Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan berada di atas muka bumi ini, iaitu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri ini hendaklah kita manfaatkan, iaitu dengan mengisi pelbagai amal saleh dan perbanyakkan dengan menambah amal saleh. Amal saleh seperti memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat, memperbanyakkan puasa-puasa sunat, memperbanyakkan sedekah-sedekah, ya, menolong orang yang susah, ya, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Di samping perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang fardu, tuan-tuan termasuk saya, jangan kita tinggalkan, kerana ia adalah ibadah pokok ataupun ibadah asas bagi kita umat Islam, ya, di atas muka bumi ini. Kerana satu masa nanti manusia ini, semua manusia di bumi ini, daripada sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir, wallahu alam siapakah dia, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di padang mahsyar, iaitu satu tempat yang luas, satu padang yang luas, yang tidak ada tempat berlindung, tidak ada bukit, tidak ada lubang tempat kita menyorok berteduh daripada panas, kemudian tidak ada makanan dan minuman. Subhanallah. InsyaAllah satu hari nanti kita semua, termasuk saya, kita semua akan menempuh, akan menemui padang mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran ceritanya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya. Kesimpulannya, tuan-tuan, terdapat perbezaan antara manusia yang dibangkitkan daripada kubur disebabkan perbezaan amalan-amalan mereka, seperti yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Al-Budur As-Safirah. Dalam kitab itu beliau menyebutkan beberapa hadis yang antaranya menyebutkan Allah membangkitkan beberapa kaum daripada kubur mereka dengan api yang menyala-nyala pada mulutnya, iaitulah mereka yang makan harta anak yatim. Subhanallah. Ada manusia yang membaca Al-Quran semasa hayatnya di dunia, kemudian dia melupakannya, lalu dia bertemu Allah dalam keadaan azam, yakni terpotong tangannya. Sesetengah ulama mengatakan maksud azam itu ialah tidak dapat menjadi hujah untuknya. Orang yang membaca Al-Quran ini, tuan-tuan, yang sebenarnya Al-Quran yang kita baca ini InsyaAllah akan membantu manusia di padang mahsyar kelak, ya. Orang yang melazimi membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran itu pembantunya, ataupun menjadi hujahnya, ataupun menjadi peguamnya di padang mahsyar nanti. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang bersumber daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah olehmu akan Al-Quran, kerana
sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat mensyafaatkan orang yang membacanya. Baca olehmu akan Zahrawain, kata Nabi. Baca olehmu akan Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Yakni dua surah yang bernama surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kerana sesungguhnya kedua-duanya akan datang pada hari kiamat bagaikan dua awan atau dua puak burung yang berbaris kedua-duanya serta menjadi hujah bagi pihak orang yang membacanya. Subhanallah. Tuan-tuan, dua surah ini kata Nabi, yaitu surah yang dinamakan surah Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kerana orang yang membaca nanti kelak di akhirat di padang mahsyar, maka dua surah ini akan menjadi peguam ataupun menjadi hujah menyelamatkan orang yang membacanya. Subhanallah. Kerana dua surah ini kata Nabi bagaikan dua awan ataupun dua puak burung yang berbaris kedua-duanya serta menjadi juru hujah bagi pihak yang membacanya. Subhanallah. Tuan-tuan, di padang mahsyar kelak, padang mahsyar diceritakan bahawa tempat itu tidak ada atap ataupun tidak ada awan yang dapat melindung kita daripada kepanasan matahari, yang mana matahari itu kepanasannya seolah-olah matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, subhanallah, sejengkal matahari, seolah-olah kepanasannya itu panas sangat, hingga manusia yang begitu ramai oleh kerana terlalu panas, maka manusia itu akan berpeluh yang dahsyat, yang banyak. Ada yang berpeluh sampai ke buku lalinya, ada yang berpeluh sampai ke lututnya, ada yang berpeluh sampai ke dadanya, dan ada yang berpeluh sampai ke dekat hidungnya dan berenang-renang di atas peluhnya. Subhanallah, tuan-tuan, dahsyatnya di padang mahsyar. Bagaimana keadaan itu, wallahu alam, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Yang pasti cerita padang mahsyar ini bukanlah cerita dongeng, bukanlah cerita rikaan, tetapi ia adalah pasti. Kita semua, seluruh manusia ini, sejak zaman Nabi Adam AS hingga manusia yang terakhir, akan berkumpul di padang mahsyar. Subhanallah. Bahkan bukan setakat manusia, makhluk manusia, binatang-binatang pun dari sejak wujudnya dunia sampai hari kiamat akan dikumpulkan juga di padang mahsyar. Subhanallah. Begitu juga para jin, semua jin akan berkumpul di padang mahsyar, dan begitu juga syaitan-syaitan pun akan berkumpul di padang mahsyar. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan, saudara-saudari para penonton sekalian, kemudian manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar itu pun, maka Allah akan serupakan mereka bila dibangkitkan di padang mahsyar mengikut perangai mereka ketika berada di atas muka bumi ini. Sekiranya dia berada di atas muka bumi ini suka membesarkan diri, membesarkan diri, ego, sombong dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan rupakan dia seperti rupa seekor semut, yang mana dia dipijak oleh sekalian manusia sehinggalah selesai dijatuhkan hukuman antara semua manusia. Maka selepas itu dia akan digiring ke dalam api neraka. Subhanallah. Kemudian orang yang suka meminta-minta padahal dia telah memiliki keperluan yang mencukupi untuknya, akan datang pada hari kiamat dengan muka yang luka dan bergoris. Kemudian orang yang membunuh seorang Islam walaupun dengan setengah perkataannya akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan di antara dua matanya tersurat perkataan putus daripada rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kalau manusia itu sudah putus dari rahmat Allah, maka tiada harapanlah dia untuk selamat, terhindar daripada azab api neraka. Ya, dan tiada harapan dia untuk masuk surga yang menantinya adalah azab sengsara di dalam neraka. Waliyazubillah min zalik. Subhanallah. Kemudian orang yang bermuka-muka semasa di dunia, bermuka-muka ini adalah di kalangan orang-orang munafik, ataupun dikatakan orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Dia menzahirkan suasana Islam dalam kehidupannya, tetapi hatinya menyembunyikan kekufuran, ataupun dikatakan talam dua muka, munafik ini. Maka disebut dalam kitab ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia, ya, di akhirat kelak dengan dua mukanya, dua wajahnya, dan dua lidahnya pada hari kiamat. Allah akan bangkitkan dia dengan dua wajahnya dan dua lidahnya, bercabang lidahnya dan wajahnya menjadi dua. Subhanallah. Ya. Kemudian banyak nih tuan-tuan, ya, ditulis dalam kitab ini. Saya nak bacakan satu persatu sebagai iktibar kita. Kemudian orang yang tidak berlaku adil kepada dua istrinya, dia akan datang pada hari kiamat dengan setengah bahunya gugur atau singit sebelah. Kemudian orang yang menzalimi sejengkal bumi manusia, dilontar pada lehernya dengan tanah bumi itu hingga sampai 7 lapisan bumi. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan, di dalam hadis juga ada menyebutkan bahawa Islam, segala amalan, Al-Quran, amanah dan silaturrahim semasa di dunia juga akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam rupa seseorang. Ya, rupa-rupanya amalan kita ini seperti amalan Islam. Segala amalan kita membaca Al-Quran, amanah, silaturrahim, ya, ketika kita amalkan di dunia, maka besok di akhirat Allah akan jadikan ia seperti rupa seseorang. Kemudian Imam Ahmad dan At-Tabarani meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amalan akan datang pada hari kiamat. Maka sembahyang datang dan berkata, wahai Tuhan, aku adalah sembahyang. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau atas kebajikan. Kemudian datang pula sedekah seraya berkata, wahai Tuhan, akulah sedekah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau atas kebajikan. Kemudian datanglah pula puasa seraya berkata kepada Allah, wahai Tuhan, akulah puasa. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau di atas kebajikan. Kemudian datang segala amalan yang baik, berkata seperti yang demikian. Maka Allah pun menjawab seperti yang demikian tadi, yaitu segala amalan-amalan kebaikan kita akan berkata, ya Allah, aku adalah amalan kebaikan. Maka Allah berkata, sesungguhnya engkau atas kebajikan. Kemudian yang terakhir, datang pula agama Islam seraya bersembah, wahai Tuhan, engkau as-salam dan akulah Islam. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau berada atas kebajikan. Dengan kerana engkaulah pada hari ini dijatuhkan hukuman dan diberikan ganjaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya,
Dan barang siapa berkehendak yang lain daripada Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Subhanallah, tuan-tuan. Apa yang kita ceritakan kali ini adalah sebagai iktibar saya dan juga tuan-tuan yang mendengar. Marilah kita ketika masih ada kesempatan di atas muka bumi ini, perbanyakkan amal ibadah dan kerjakanlah perintah-perintah Allah yang fardu, seperti perintah sembahyang 5 waktu, ya. Sembahyang 5 waktu, tuan-tuan, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian semua sudah tahu, yaitu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Jangan kita tinggalkan, itu yang asas. Kemudian kalau mampu, kerjakanlah amalan-amalan sembahyang sunat, ya, seperti sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat taubat, hajat, doa dan sebagainya. Banyakkanlah membaca Al-Quran, ya, terutama sekali surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran besok di akhirat kelak di padang mahsyar akan menjadi peguam bela kita, hujah kita, menyelamatkan kita dan mendampingi kita daripada segala kesengsaraan di padang mahsyar kelak. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan apa yang saya titipkan kali ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang mendengarnya, ya. Apa yang benar itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah dan silap itu sebenarnya adalah daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya memohon ampun dan maaf. Aqulu qali hada wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.